Syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat sama-sama. Sekali lagi kita kumpul dan berjumpa di surau kita dan telah kita solat subuh jamaatan. Kemudian kita akan sambung sikit sebanyak perkongsian kita daripada buku Sehari Semalam. Daripada buku Amal Muslim fil Yaum wal Lailah. Nama tak dengar? Saya boleh kurang kot. Biasa kuat. Ini okey insyaAllah. Ni okey eh? Oh, dah tercabut gam dia ni. Tak, ini dah gam dia ni. Merekit dah. Ya, betul. Oh. Cuba. Power? Tak power pun. Saya tak ada mic pun tak apa. Daripada buku Amalul Muslim fil Yaum wal Lailah, Amalan Muslim Sehari Semalam, yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh, yang telah diterjemahkan oleh Dr. Syarif bin Jasa, ya. Di mana pada sesi yang lalu kita dah bab kedua terakhir. Itulah bab Salatul Lail atau Qiyamul Lail, bab sembahyang malam, ya. Di mana selepas solat Isyak saya dah berkongsi dengan tuan-tuan akan kesunahan solat ba'da Isyak 2 rakaat, ya. Yang termasuk dalam kumpulan solat rawatib, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu yang digalakkan. Itu kita sebut sebagai solat sunat rawatib, ya. Yang tak muakkad kita tak panggil rawatib lah. Majoriti yang memanggil yang muakkad ni sebagai rawatib, ya. Dan 2 rakaat Isyak termasuk. Dan saya dah jelaskan akan kepentingan sembahyang itu dan kesunahannya di sisi majoriti para ulama, ya. Pasal apa saya sebut begitu? Kerana pasal apa saya sebut majoriti? Sebab tak semua ulama kata muakkad, ada yang kata tak muakkad, ya. Tapi majoriti kata muakkad lah, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak, dan of course lah 2 rakaat sebelum subuh. Yang betul-betul muakkad, no khilaf, ialah 2 rakaat sebelum subuh. Itu tak ada khilaf. Lain pada tu ada khilaf lah, ya. Tapi kita ambil yang majoriti digalakkanlah, ya, muakkad ataupun rawatib, ya. Dan selepas pada itu digalakkan kita supaya sembahyang malam, yang mana saya dah sentuhlah sikit sebanyak pada sesi kuliah yang lalu, yang disebut sebagai Salatul Lail. Solah makna sembahyang lah, Al-Lail makna malam, ya. Boleh juga disebut sebagai Qiyamul Lail. Qiyam makna berdiri, ya. Qama yaqumu qiyaman. Kita sekolah agama dulu, kalau cikgu masuk, ketua kata apa? Siapa sekolah agama sini? Qiyaman, bangun mereka, kan, ya. Daripada perkataan qama yaqumu qiyam, ya. Qiyam ni makna bangun lah, ataupun berdiri, bangkit, dan seumpamanya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala bernama dengan Qayyum. Qayyum tu daripada qiyam lah tu, ya. Qaim berdiri, Qayyum pun berdiri juga. Tapi Qayyum ni dia bentuk yang mubalaghah, mana betul-betul berdiri lah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang maha berdiri, ataupun yang maha berdiri sendiri. Maha tu bahasa Melayu aja, tak ada maha pun tak apa, ya. Tapi yang berdiri betul-betul lah dengan dirinya, ya. Qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya. Kita terjemah macam itulah.
dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aku beristighasah, ya. Istighasah ni makna minta tolong, ya. Baik. Jadi qiyamul lail, qiyam makna berdiri, al-lail makna malam, dan boleh juga disebut sebagai tahajud. Tahajud ni makna tarkun naum, meninggalkan tidur, ya. Overall dia macam sama, tapi ada sikit sebanyak perbezaan. Asas sembahyang malam after isyak, dia disebut sebagai solatul lail, sembahyang malam. Asal kita sembahyang saja, ya. Hatta ba'da isyak pun masuklah solatul lail. Alaikum bi qiyamil lail, alaikum bi solatil lail walau hal basyatin. Fama kana ba'dal isyak fa huwa minal lail. Nabi kata, adalah kamu sembahyang malam walaupun sekejap. Walau hal basyatin, walaupun sekadar memerah susu kambing, ya. Siapa pernah perah susu kambing sini? Ada bela kambing? Kambing ada, ustaz, perah tak pernah. Susu tak ada kambing saya. Ya. Saya, bapak mentua saya dulu memang bela kambing. 50 ekor kambing dia bela, lah. Dulu tak dulu lah, saya ingat last 10 years, lah. Memang dia bela kambing, bela jual lah. Tapi sekarang dah tak bela dah, tak sihat, lah. Tak nampak pula dia perah susu kambing. Kambing tak ada susu kot. Tapi orang Arab memang kerja dia ataupun rutin dia memerah susu kambing, ya. Jadi perah susu kambing ni tak lama. Saya tak tahulah berapa lama, tapi sekejap lah. Jadi Nabi kata kamu kena sembahyang malam walaupun sekadar memerah susu kambing. Adalah 5-10 minit kot. Betul lah, tak tahulah, agak-agak kan, ya. Zaman dulu mana ada jam. Kita anggap begitulah, ya. Kita malam-malam nak qiyamul lail. Yang paling bagus 1/3 yang akhir. Yang paling bagus pula pukul 4 hingga 5 pagi tu, dia kata mustajab. Mana ada jam zaman Nabi? Ya tak? Ha? Ditentukan pukul 4, pukul 5, tak ada. Asal 3 yang terakhir, okey. Ya. Jadi after isyak awak bagi 3. The last third of the night, itulah as-sulusul akhir. Kalau boleh ditentukan dengan jam, maybe pukul 3 pagi dah kira masuk waktu yang terakhir, ya. Tapi nak kata at specific moment daripada 1/3 itu yang paling mustajab, saya kira merepek, because dulu mana ada jam, ya. Melainkan kalau ada dalil spesifik boleh lah, kan. Jadi Nabi kata walaupun sekejap kamu kena buat, ya. Jadi after isyak memang termasuk lah. Hatta sebahagian tuan-tuan dia kata lepas maghrib pun sebenarnya dah masuk malam. Dan itu difatwakan oleh sebahagian negara Islam seperti Jordan. Jordan kata malam ni dia kira after maghrib, dah kira malam. Jadi tuan-tuan sembahyang maghrib, sembahyang after maghrib, sembahyang isyak, dia dah masuk sembahyang malam, ya. Secara umumnya begitulah, ya. Dan dapat fadilah lah kita sembahyang pada waktu itu, ya. Ala kulli hal, majoriti kata kalau sebut sembahyang malam ni after isyak, ya. Iaitu yang standard dalam mazhab Syafi'i, after isyak, ya. Jadi tuan-tuan sembahyang ba'diyah dah masuk, ya. Cuma after that kita sembahyanglah apa yang disebut sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail ni pula tadi solatul lail, apa-apa sembahyang malam, ya. Qiyamul lail pula sembahyang malam juga, tapi mesti one part of the night, ya. Even small part, seperti mana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dulu Nabi dan para sahabatnya peringkat awal difardukan sembahyang ialah qiyamul lail, ya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir sini ayat tu, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mudassir, after that apa? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, betul. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat perintah sembahyang, ya. Ayat yang mula-mula sekali difardukan kita untuk solat. Tak kala Nabi balik daripada Gua Hira,
ayat pertama turun Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Balik kan. Nabi balik berselimut. Ya. Masa di Gua Hira, Nabi dilantik menjadi Nabi. Ya. Baginda, the prophet was appointed as a messenger. Mana jadi Nabi lah, pasal dapat wahyu kan. First wahyu kan. Balik. Bila balik pula, Nabi selimut lah, takut. Pasal jumpa lembaga kan. Dah lah tak perkenalkan diri. Jadi takut lah tuan. Pasal manusia mesti ada takut. Ya. Jadi Nabi pun manusia, balik takut. Selimut lah. Tuan-tuan, kalau takut sampai tahap selimut ada? Tak ada. Mana tuan-tuan belum setakutnya Rasulullah SAW. Ya. Kita tak boleh imagine lah macam mana baginda takut pada waktu itu. Terketar-ketar kot mungkin lah. Memang takut sungguh lah kalau sampai selimut. Shock. Selimut lah. Tu ayat, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut. Nabi dia tu. Mungkin ada orang lain yang berselimut juga, tapi selimut sebab tidur. Nabi selimut sebab takut. Ya. Kum fa'anzir. Bangun dan beri inzar, beri peringatan lah. Ya. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Dan ke atas Tuhanmu maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Wa rabbaka fakabbir tu ayat pertama perintah solat. Ya. Hatta kalau tuan belajar fiqh solat, fiqh semayang kan, tuan belajar dulu definisi semayang, after that pensyariatan semayang. Tuan belajar lah, tuan akan jumpa lah ayat tu. Ayat pertama difardukan solat. Ya. Ayat pertama fardu solat bukan aqimus solah wa atuz zakah. Itulah wa rabbaka fakabbir. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita bertakbir kepadanya. AKA semayang. Sebab tu kita mula semayang dengan takbir. Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak yang lain. Ya. Majoriti kata begitulah. Ya. Di mana kalau tuan-tuan bertakbir ataupun masuk pada semayang dengan lafaz yang lain, tidak sah. Ada ulama yang kata sah tu, tapi yang majoriti kata tidak sah. Itu lafaz yang warid dalam Quran, first instruction untuk semayang, dan Nabi konsisten dengan lafaz itu daripada Nabi semayang sampai Nabi wafat. Ya. Nabi tak guna lafaz yang lain. Sebab tu dia kata tak sah lah. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan semayang, takbir, memang takbir. Tapi takut mulut je takbir, hati tak takbir pun. Betul tak? Kita bila takbir, sibuk niat lah, cari niat. Panggil niat mari. Ya. Sedangkan waktu itulah waktu kita nak membesarkan Tuhan. Ya. Jadi tuan-tuan takbir ingat Tuhan. Ya. Jangan ingat yang lain. Baik. Jadi Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh takbir. Jadi Allah Ta'ala suruh semayang. Soal nak semayang apa? Ya. Allah Ta'ala suruh semayang, tapi nak semayang apa? Sebelum tu memang ada semayang. Nabi pun semayang katanya. Menurut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. In spesifik kita tak tahulah macam mana Nabi semayang. Dari sudut perbuatannya, dari sudut waktunya kita tak tahu. Dan tak penting pun. Sebab tu tak ada hadis dalam bab tu. Tapi kita tahulah Nabi semayang based on syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Umum begitu kita tahu. Jadi Allah Ta'ala suruh semayang. Nak semayang apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia perintahkan, dia mesti clarify, dia mesti explain. Mana ada suruh-suruh, lepas tu buatlah, nak buat macam mana pun tak ada, mesti ada keterangan after that. Turun ayat pula, ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila aw nisfahu. Betul ayat tu. Tak ada Quran lah. Biasa ada Quran sini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Betul nak baca? Kalau salah tegur lah. Quran tak ada. Ada Quran lah.
Betul Ada masjid dia tegur anak, dia kata ustaz baca salah ustaz. Dan kali yang salah nanti kena tarik tauliah. Macam tu sekali. Ni bukan tisu. Bagus atas meja ni bagi ada Quran, senang ustaz nak semak ke apa kan. Kan salah kan, kita kena tarik tauliah pula kan. Saya kata pandai-pandai takkanlah salah baca ayat Quran nak tarik tauliah kot. Ustaz kan, kadang tak ingat. Rasa betul dah tu. Dia ayat surah nombor apa? Ayat nombor apa? Baru kata kepala. Surah. Ayat 74. Sekejap. Anak muka surat tak nampak. Ni dia. Lima tu apa? 510. Oh jauh 510. 574. 574 betul. 574. Betul ada. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inni sanulqi 'alaika qawlan saqila. 5 ayat. Okey baik. Jadi Allah Taala suruh sembahyang, nak sembahyang apa? Ni ya ayyuhal muzammil wahai orang yang berselimut. Kena panggil sekali lagi. Tadi mudassir selimut juga. Muzammil pun selimut juga. Ya. Quran ni dia suka guna perkataan yang berbagai-bagai. Dalam setengah keadaan saja dia guna the same word. Ya, dia guna perkataan yang sama. Adalah kelebihan-kelebihan tertentu. Itu tuan belajar dalam ilmu khas, dia panggil ilmu balaghah lah. Pasal apa Allah Taala dalam hal ni dia guna perkataan yang berbeza sedangkan benarnya sama, ya. Contohnya macam ni pun perkataan yang lain, ya. Contohnya macam kisah para anbiya, kadang kisah sama. Kisah Nabi Adam kan, ya. Banyak kali Allah nak sebut dalam Quran, 3 or 4 times, maybe more, dalam surah yang berbagai. Ada surah Al-Baqarah, Al-Imran, tapi Allah Ta'ala guna lafaz yang tak sama. Sebab itu bila kita lihat Allah Ta'ala tu lafaz dia kadang dia bercakap dengan iblis, dia lain-lain kan, dia punya communication punya perkataan tu kan, mana Allah Ta'ala bercakap. Pasal Quran ni dia penghikayatan, ya. Jadi Allah Ta'ala cerita berbagai-bagai, itu ada tujuan dia, ya. Manusia ni kadang-kadang kalau dia baca perkataan sama saja dia boring juga. Jadi ada diversity. Dia panggil at-tanawu' fil alfaz al-Quraniyah. Diversity in term of Quranic words. Dia ada dia punya tu, ya. Tapi ada perkataan yang Allah Ta'ala repeat the same. Allah Ta'ala ulang yang sama, yang sama, yang sama. Dia signifikan tu, ya. Baik. Jadi Muzammil pun selimut juga. Tujunya kepada Rasulullah SAW, ya. After turun Al-Mudassir, turun Al-Muzammil. Nabi atau Allah Ta'ala nak perintah Nabi semayang lah. Semayang apa? Semayang malam. Qumil laila illa qalila, ya. Jadi Nabi terus semayang malam bersama sahabatnya, ya. Semayang macam mana? Qiyamul lail. Pasal Allah Ta'ala suruh qumil laila, dirikanlah malam. Nabi dan para sahabatnya terus semayang malam, hampir the whole night, seluruh malam. Tapi tak kesemuanya lah, ya, tapi sebagian besar daripada malam. Half of the night, nisful lail, confirm semayang. Banyak Nabi semayang, ada sahabatnya, hampir keseluruhan malam, ya.
Tapi mesti satu bahagian malam yang banyak lah. Pasal Allah Ta'ala kata after that, nisfahu, mesti sekurang-kurang separuh daripadanya. Awin kusminhu qalila, atau kurang sedikit. Auzid alaihi, atau lebih sedikit. Waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Inni sanuki alaika qaulan sakila. Ya. Kami akan berikan kepadamu after this kata-kata yang berat. Jadi satu preparation kepada Rasulullah SAW para sahabatnya, kerohanian kena mantap dulu. Kerana after this kamu akan terima wahyu macam-macam. Kamu akan berdepan dengan macam-macam ujian. Jadi you must start by prayers. Kamu kena semayang dulu. Tapi banyak at least half of the night. Lebih sikit kurang sikit, tapi mesti big part of the night. Big portion of the night. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, Nabi dan para sahabatnya sembahyang sebagian besar daripada malam in the early times of revelation. Setahun lamanya. Setahun. Begitulah. Sebagian besar malam sembahyang ya. Dan itu juga disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu daripada dalam sebagian asar ya. Nabi yang para sahabat sembahyang sebagian besar malam. Qiyamul Lail, itu maksud Qiyamul Lail, mesti part of the night. Paling bagus part yang banyak lah. Macam ni, nisful lail, separuh daripada malam. Kerana itu awal-awal pensyariatan sembahyang dan sembahyang malam tu sendiri. Ya. Lepas tu Allah Ta'ala turun pula ayat after 1 year, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sembahyang, sehingga memang pecah tumit-tumit mereka. Allah Ta'ala turun ayat meringankan sedikit dalam surah yang sama. Itulah ayat yang ke ni ayat terakhir sekali. Ayat itu panjang juga ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kamu bangun, yang ini untuk sembahyang lah malam itu, adna min sulusayil lail, sekurang-kurangnya 2/3 malam, 2/2 of the night ya. Pasal Allah Ta'ala kata kamu kena sembahyang malam, separuh malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Nabi dan para sahabatnya bangun 2/3 malam ya. Jadi tuan-tuan bagilah malam tu 3, starting from Isya, boleh juga starting from Maghrib. 2/3 Nabi sembahyang, sulusayil lail ya. Bagi 3, kemudian 2 bahagian daripada itu, 2/3 of the night. Kalau ikut jam maybe dalam pukul 12 kot, lebih kurang begitulah. Pukul 11, pukul 12 bangun dah Qiyamul Lail sampai subuh tuan. Wa nisfahu, dan separuh, makna kadang-kadang Nabi sembahyang 2/3 malam, kadang-kadang separuh. Tapi tak kurang daripada itu. Peringkat awal. Beratlah kan? Itu pecah tumit tu. Oh iya kau ustaz, boleh pecah kau. Try lah sekali sembahyang. Ada pernah sembahyang 2/3 malam selama setahun. Cubalah sekali. Kau tengok pecah tak pecah. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Bukan mu seorang lah. Dan sekumpulan daripada orang-orang bersamamu. Yakni sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Allah Ta'ala kata wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala yang menentukan siang dan malam. Alima allan tuhsuhu. Allah tahu kamu tak dapat menghitungnya. Kamu tak mampu nak melakukannya. Ya, ihsa makna kira, hitung. Ihsa juga makna melakukan, mengamalkan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Hadis Muslim pada Abi Hurairah, Allah Ta'ala ni ada 99 nama. Siapa-siapa yang menghitungnya, man ahsaha, siapa-siapa yang menghitungnya. Menghitung di sini maksud mengamalkan. Kerana al-ihsa di bahasa Arab ialah bukan hanya menghitung tapi mengamalkan. Al-addu wal amal. Mana bukan kita hitung sajalah Allah wujud ki dan bakok
Mukhalafatul hawa dikira 111 sampai 99. Kira masuklah hadis tu lah tu. Dah. Maksud dia mengamalkan. Ya. Tapi ni bab nama Allah, macam mana kita nak mengamalkan? Mana kita meyakini lah. Ya. Amalan dalam keimanan ialah keyakinan. As soon as tuan-tuan yakin, beramal lah tu. Ya. Dia tak macam sembahyang. Buat baru kira amal. Ya. Keimanan kita ada keyakinan. Ya. Dan timbul kesan-kesan yang baik daripada keyakinan itu. Kira beramal lah tu. Same goes tu nama-nama Allah lah. Ya. Nak cerita, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu kamu tak mampu nak mengamalkannya. Berat. Lagi 10-20 tahun nak buat malam-malam macam tu. Sedangkan after dia banyak lagi kerja aku nak buat. Takkan nak semayang aja kot. Ya, siang pun nak buat kerja juga. Tak larat. Fataba alaikum, Allah Ta'ala kata. Maka Allah Ta'ala menerima taubat kamu, menerima keuzuran kamu. Yang ni Allah Ta'ala beri hint, dia nak beri kiri-kanan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah Ta'ala kata, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah daripada Quran. Maksudnya, bila diturun ayat ni dan dengan ayat itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka after that, tidak difardukan lagi sembahyang sebahagian besar daripada malam. Sama ada 2/3 atau 1/2. Tak ada. Nisful lail atau sulusayil lail. Diringankan. Boleh saja sembahyang mengikut kemampuan masing-masing. Kata ulama kita, ramai antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, sahabat hanya diwajibkan sembahyang after that, based on this ayah, hanya sekurang-kurang 2 rakaat saja pada satu malam. 2 rakaat saja. Ya. Jadi ringanlah daripada the whole night ataupun almost keseluruhan malam, 2/3, 1/2, dah diringankan menjadi bebas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yakni bebas, open. Awak nak sembahyang banyak mana, awak nak sembahyang lama mana, terbuka. Ya. Jadi itu yang berlaku pada after setahun lamanya difardukan sembahyang malam dalam lamanya begitu, keadaan dan tempoh yang panjang. Setahun demi setahun, setahun demi setahun, setahun demi setahun. Daripada tahun kedua kenabian sampailah tahun ke-11 kenabian. Tak kala Nabi Isra' dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil sembahyang 5 waktu. Tak? Isra' Mi'raj bila? Setahun sebelum Nabi berhijrah. Ya? Saya ingat majoriti kata begitu. Ada yang kata tahun ke-8, ada yang kata tahun ke-9. Dia ada banyak teori bab ni. Ya? Pasal sejarah kan. Sejarah mana ada betul-betul kita tahu bila-bila. Tapi saya ingat, tak silap majoriti saya lah ya. Tak silap saya majoriti lah, kata tahun ke-11 Hijriah. Mana 1 year before Nabi berhijrah, baru Isra' dan Mi'raj. After that, tak wajib lagi lah. Ya. Qiyamul Lail kekal sunnah. Qiyamul Lail bertukar menjadi sunnah kerana telah ada sembahyang fardu 5 waktu menurut majoriti lah. Walaupun ada segelintir kata masih wajib, tapi hanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i setahu saya, dan sebagai ulama kontemporer pun pilihan tu. Qiyamul Lail masih wajib ke atas Nabi. Tapi setahu saya majoriti kata tidak wajib lagi. Tak wajib ke atas Rasulullah SAW dan juga tak wajib ke atas umatnya sama sekali. Ya. Adalah pendapat tertentu, tapi setahu kita itu pendapat yang dimuktamadkan. Baik, Qiyamul Lail mesti portion of the night. Ya. Sebaik-baiknya 1/3, sebaik-baiknya yang akhir. Tapi kalau tak dapat 1/3 pun, mana ada satu waktu lah. Mungkin kalau kita nak ikut jam, maybe 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Itu dah Qiyamul Lail lah. Tadi sembahyang malam, apa-apa sembahyang. Lama kau, sekejap kau, sikit kau, banyak kau, dia kira sembahyang malam lah tu. Tapi Qiyamul Lail dia mesti portion of the night. Tak sebenarnya kita isi dengan sembahyang. Jadi kita sembahyang, kita baca Quran, kita zikir, tak kisahlah. Dan kita isi sebahagian malam itu dengan ibadah. Itu Qiyamul Lail. Jadi solatul lail, sembahyang malam adalah jadi Qiyamul Lail adalah solatul lail. Qiyamul Lail ni adalah sembahyang malam. Tapi tak semua sembahyang malam itu Qiyamul Lail. Faham tak? Boleh follow? Kau ustaz dah memeningkan.
Satu lagi dia panggil tahajud. Tahajud maksudnya kita tidur dulu. Baru jadi tahajud. Bangun-bangun kita sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tidur balik. Itu tahajud. Because kita dah tidur and then kita bangun sembahyang walaupun sekejap. Tapi itu bukan qiyamul lail. 2 rakaat bukan qiyamul lail tuan. Tapi dia solatul lail. Dan kalau kita tidur dulu dia jadi tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Oh, malam aku maya tahajud malam. Oh, kita dengar tahajud, oh hebat kawan tu. Rupanya dia bangun, ambil wuduk sembahyang 2 rakaat, tidur balik. 5 minit je sembahyang. Betul, tahajud tu. Tahajud artinya tarkun naum. Dia tidur, dia bangun. Kemudian dia sembahyang walaupun sekejap. Tapi dia juga solatul lail, tapi bukan qiyamul lail. Yang dituntut ialah qiyamul lail. Qiyamul lail sebenar-benarnya. Maknanya kita sembahyang, beribadah kepada Allah walaupun kita zikir dan baca Quran. One portion of the night, ikut kemampuan masing-masing. Ya. Dan sebaik-baiknya selepas kita tidur, dan sebaik-baiknya pada waktu satu ketika yang akhir. Jadi ada sikit sebanyak perbezaan. Solatul lail, qiyamul lail dan tahajud. Ala kulli hal, ketiga-tiga rangka sembahyang ini adalah sembahyang terabdah. Abdah sekali tahajud lah. Di mana kita tidur dulu, after that kita bangun, kemudian kita beribadah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya tahajud qiyamul lail, bukan tahajud saja. Tahajud tu kita sembahyang atau ibadah dengan banyak sikit lah. Ya. Jadi 3 tu kan. Dan kita amat-amat sekali dituntut untuk melakukannya. Dan antara ulama yang amat-amat memberi penekanan dalam bab qiyamul lail ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, sehingga katanya sembahyang-sembahyang sunnah yang paling afdal selain daripada sembahyang yang disunatkan berjemaah ialah sembahyang qiyamul lail. Maksudnya sembahyang sunat ni hak paling afdal sembahyang-sembahyang yang disunatkan berjemaah, seperti sembahyang hari raya, seperti sembahyang gerhana bulan dan matahari, sembahyang raya salatul aidain, gerhana bulan dan matahari kusuf dan khusuf, dan satu lagi sembahyang istisqa, itulah sembahyang minta hujan. Bila kemarau kita sembahyang istisqa, minta hujan. Ya. Itu the best prayers kerana ia disunahkan berjemaah. Other than sembahyang yang disunahkan berjemaah, sembahyang afdal ialah sembahyang rawatib ba'diyah qabliyah di sisi majoriti. Tapi segelintir ulama kata dok. Antaranya An-Nawawi rahimahullah, dia kata bukan rawatib hak afdal. Hak afdal katanya ialah qiyamul lail, wa hadha ar-ra'yu huwal awfaq lil hadis. Dan pendapat yang mengatakan bahawa qiyamul lail lebih afdal daripada sembahyang rawatib ialah pendapat yang awfaq lil hadis, yang selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada beberapa hadis Nabi sebut clear cut. Antaranya hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim pada Abi Hurairah, kata Nabi, afdalus salawati ba'dal maktubati salatul lail. Setengah riwayat as-salatu awil qiyamu fi jawfil lailil akhir. Nabi kata seafdal-afdal sembahyang selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam, salatul lail. Setengah riwayat as-salatu fi jawfil lail, sembahyang di perut malam, makna sembahyang middle of the night. Ya. Jadi dia kata hak ni hak paling afdal. Ya. Ala kulli hal, sebaik-baiknya kita sembahyanglah pada tengah malam. Jadi kita buat belaka rawatib, kita buat sembahyang malam, kita buat. Dan sembahyang malam ni tuan-tuan, dia sembahyang yang mutlak. It is an open prayers. Ya. Kita boleh sembahyang di awal waktu, kita boleh sembahyang di pertengahan waktu, boleh sembahyang di akhir waktu. Boleh saja. Sifat sembahyang sama juga, it is open. Tuan-tuan boleh sembahyang berapa banyak solat yang tuan-tuan nak solatkan. Ya. No limit lah. Sebaik-baiknya 12 rakaat dah. 13 sekali dengan witir, ataupun 11 lah sekali dengan witir. Tapi boleh saja, majoriti ulama kata tak ada had, boleh aja tuan-tuan sembahyang. Ya. Cuma yang paling bagus ialah kita sembahyang 11 atau 13 rakaat, tapi sembahyang yang lama. That is the best prayers. Kerana itu amalan Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang paling baik melainkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang 1000 rakaat, saya nak 1000 rakaat Ustaz. Tapi 1 rakaat 1 minit, boleh aja. Kalau boleh lah, ada sembahyang 1000 rakaat. Tak ada. Takkan 1 rakaat 10 saat kot. Ya, tapi kalau 30, 40, 50, boleh. Mungkin 1 rakaat itu banyak lah. Tapi yang paling bagus 1 rakaat lama dan tidak banyak rakaatnya. Itu the best prayers, kalau dapat.
Dan kalau kita nak semayang hanya 2 rakaat pun tuan-tuan, dan kalau kita nak semayang mungkin setengah jam, tuan-tuan semayang 2 atau 4 rakaat, itu lebih baik daripada tuan-tuan memperbanyakkan rakaat dalam tempoh yang lebih singkat, ya. Itu majoriti ulama berpandangan begitu. Kerana semayang malam ni disunatkan kita melamakan qiyam, adapun semayang siang disunatkan kita memperbanyakkan sujud. Ada khilaf lah bab ni, tapi majoriti berkata begitu based on praktikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan begitulah sampai semayang subuh, akhir sekali tuan-tuan tutup dengan witir. Itu the best. Tapi kalau after isyak tuan-tuan dah witir, no need to witir again, tak perlu witir lagi lah. Adalah pendapat yang standard dalam mazhab Hambali kata boleh lagi kita witir, dengan syarat batalkan dulu witir yang pertama and then kita tutup witir yang terakhir. Boleh saja kalau tuan-tuan belajar untuk diamalkan. Tapi sekiranya majoriti ulama pandangan bahawa cukup dengan satu witir. Tuan-tuan dah witir after isyak, after that no more witir, tuan-tuan boleh saja semayang semayang lain, ya. Dan kalau tuan-tuan miss semayang witir dengan sebab tertidur, tak jaga atau seumpamanya, boleh saja tuan-tuan witir after sebelum semayang subuh. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan witir dulu, after that baru tuan-tuan semayang subuh lah. Boleh saja, ya. Cuma ulama khilaf lah boleh atau tidak tu khilaf, tapi adalah pendapat yang kata boleh, di atas nah yang agak strong. Antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, ya. Nabi kata man nasiya an salati witrin man nama an salati witrin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Siapa-siapa yang tertidur daripada sembahyang witir atau melupainya, maka bila dia jaga atau dia ingat, maka sembahyanglah. Jadi kata based on that hadis, kalau kita terlewat, terjaga, tak bangun atau seumpamanya, kita boleh saja sembahyang witir, boleh saja, ya. Tapi make sure kita dapat sembahyang subuh berjemaah lah, dan qabliyah subuh kita boleh melakukan sampai subuh. Jadi habislah bab yang terakhir, habislah bab kedua terakhir, dan masuk bab yang terakhir yang ditulis oleh si pengarang ialah muhasabatun nafs. Itulah memuhasabahkan diri. Itu bab terakhir sekali lah, ya. Di mana saya pun tak boleh nak tengok buku tu, pasal saya pun tak ingat buku tu tinggal kat mana. Ingat tu tinggal kat surau ni. Ada nampak buku saya tu? Saya tak tahu tinggal kat surau mana. Saya buku tu saya ajar sekarang lah ada 4 surau, daripada surau ni ada 3 lagi. Tapi 3 tu saya tanya tak ada pula saya tertinggal. Saya tak tahu saya tinggal kat mana. Nah, kereta tak ada, rumah pun tak ada. Saya ingat tinggal surau ni last ni. Dah surau ni kata tak ada, kita tak ada lah tu. Ya. Tapi tak apalah, pasal bab dah hujung kan. Jadi muhasabah diri next nanti, mungkin saya akan simpulkan saja buku itu secara keseluruhan, ya. Dan kalau ada tuan-tuan persoalan apa-apa, insya-Allah kita boleh bincanglah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Ada tanya apa-apa tak? Tak payah, ya. Kita sarapanlah. Ada tanya? Ada soalan? Simple question, simple answer, ya. Okey. Sunnah atau tidak? Sembahyang tasbih. Okey. Dalam kelompok sembahyang sunat ni tuan-tuan, memang ada sembahyang yang termasuk dalam sembahyang yang sunnah, sembahyang tasbih. Disebut sebagai solatut tasbih. Pasal apa? Kerana ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada bapa saudara Nabi nama Abbas. Di mana hadis itu agak panjang. Nabi kata pada Abbas, kalau kamu semayang begini dan begini, pahalanya begitu dan begini. Besar juga pahalanya tu, diampunkan dosamu yang telah lalu, yang akan datang, dan seumpamanya. Saya tak ingat hadis tu, tapi adalah hadis tu. Di mana Nabi ajar dia semayang yang disebut sebagai semayang tasbih. Pasal apa disebut semayang tasbih? Kerana Nabi ajar dia, after awak baca Fatihah, awak baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Masa sekian berapa kali? Ana pun lupa, pasal lama tak buat. Ya. Masa sekian 15 kali kot. Lebih kurang begitulah, ya. Kemudian rokok, tasbih lagi. After kita subhana rabbiyal azim 3 times, kita tasbih lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Berapa kali? 10. Oh, Haji buat seumur ni, Haji ingat ni. Dah buat baru nak tahu hukum lah. Okey je, boleh je. Lepas tu iktidak. Oh loh, baca lagi. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya. Dah begitulah seterusnya. Jadi daripada kita mula semayang sampai habis rakaat tu begitu.
Kemudian bangkit lagi, buat lagi seumpamanya. Ya. Itu disebut sebagai sembahyang tasbih. Sembahyang ini memang disunahkanlah oleh sebahagian para ulama. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Hatta Al-Imam Ibn Salah dalam bukunya Syarah Al-Wasit, tak silap saya, dia amat-amat memberi penekanan kepada sembahyang itu kerana kelebihannya. Dan dia kata hadis itu sahih. Dan dia kata siapa-siapa yang kata hadis itu sahih, dia silap, kata beliau. Siapa? Al-Imam Ibn Salah, Amru Ibn Salah, antara top figure and top scholar lah dalam mazhab Syafi'i dan dalam ilmu hadis. Ibn Salah ni buat hadis, dia top lah ulama hadis. Dia juga ulama fiqh mazhab Syafi'i lah, ya. Walau bagaimanapun, ada segelintir dia kata tak ada sembahyang tasbih, no sembahyang tasbih. Pertama, kerana dia kata hadis itu hadis yang dhaif. Dan kedua, katanya sembahyang tasbih sifat dia itu tukhalif hay'atas salah al-ma'hudah, tak sama dengan sifat sembahyang yang kita sembahyang. Pasal lepas baca Quran kena tasbih, lepas rokok kena tasbih. Dia kata this is a different prayer. Hadis tu lemah, bentuk dia pun dia kata macam lain macam sikit, tak sama dengan as-salatul ma'hudah, maksudnya sembahyang kita lakukan. Mana ada sembahyang baca macam tu, dia kata. Dan antara ulama yang berpandangan begitu ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nawawi kata tidak sunnah. Dan dia berhujah dengan hujah-hujah tertentu. Salah satunya yang saya sebut itulah, hadis tu dhaif, dan dia tak samalah dengan sembahyang. Sehingga rukunya pendek pun macam i'tidal. Dia suruh tasbih juga, akhir jadi macam rukun panjang pula. Duduk antara dua sujud, rukun pendek sekejap je waktunya, dia suruh baca tasbih juga. Ya tak? Lepas tu sebelum bangkit kepada rakaat yang baru, duduk istirahat, itu rukun pendek, suruh tasbih juga. Kalau tak tasbih waktu tu kena ganti, sebelum baca Fatihah kena tasbih. Jadi dia kata tak sama dengan sifat sembahyang yang kita tahu. Jadi dia kata tak sunnah lah. Ala kulli hal, kalau tuan-tuan nak buat, you are free, you are welcome. Tapi kalau orang tu berpegang tidak sunnah, free juga. Imam Nawawi bukannya ulama mazhab lain, mazhab Syafi'i sendiri. Dan unfortunately saya pegang hak tu lah. Dan tuan-tuan terpulang lah, ya. Masing-masing lah. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang, tak ada masalah. Kalau orang tu tak nak sembahyang pun, tak ada masalah, ya. Sebab tu saya tak ingat tasbih berapa kali pasal saya jarang buat. Last saya buat 10 years ago. Ya. Jadi terpulang lah. Boleh saja kalau nak sembahyang. Dan dia satu isu yang formal lah, ya. Tapi kalau orang belajar hadis, biasa dia tak terima lah sembahyang tu. Biasalah saya lihat cara biasalah. Tapi okey je. Pasal kalau kita lihat hadis ni tuan-tuan, dia ada yang disepakati sahih, tu no doubt. Ada yang disepakati dhaif. Apa yang disepakati dhaif? Sembahyang hajat. Mana ada ulama kata hadis tu sahih? Hadis Ibnu Abi Aufa, makanahu hajatun ila Allah au ila ahadin minan nas au minal makhluk. Macam mana Nabi kata? Nabi kata man kana lahu hajatun ila Allah au ila ahadin min bani Adam, falyatawadda wa liyuhsinil wudu thumma yusalli rak'atain thumma yaqulu la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wa ghanimatan min kulli bir wa salamatan min kulli ismin la tada' li zamba ila ghafarta wa la hamma ila farajta wa la hajatan ila qadaita ya arhamar rahim. Mai hajat tu Nabi kata siapa-siapa yang ada hajat pada Allah atau pada mana-mana anak Adam, wudu betul-betul, kemudian sembahyang 2 rakaat, after sembahyang dia baca doa tu. Ya. Hadis tu sepakat dhaif bittifaqil ulama, consensus of the scholars, hadis tu dhaif. Tapi ada je ulama yang masih galak kan. Mazhab Syafi'i, of course standard mazhab Syafi'i sembahyang hajat digalakkan, masuk dalam sembahyang sunnah. Cuma sunnah yang tidak digalakkan berjemaah sembahyang hajat ni. Sembahyang hajat ni the best sembahyang seorang, kita sendiri hajat dengan Allah. Tapi kalau nak buat jemaah once a while, okey. Sembahyang hajat ni dia macam tu. Sembahyang sunat dia macam tu. Ya, tapi asal sembahyang je jemaah, asal sembahyang je jemaah, asal jemaah je sembahyang. Dia tak kena dengan hukum yang diputuskan oleh para ulama. Tapi ada sembahyang tu. Kalau sembahyang hajat yang betul-betul dhaif ataupun disahkan dhaif, boleh sembahyang. Jadi sembahyang tasbih bagi saya lebih-lebih lagi. Boleh aja. Pasal status hadis tu khilaf. Dan ulama pun memilih ia disunahkan. Ya.
Ala kulli hal balik kepada ilmu dan kesenangan masing-masing. Pasal sembahyang sunat ni dia very open. Kita tak perlu strict sangat. Ya, kalau kita pegang tak sunnah pun orang nak sembahyang silakan. Saya memang macam tu. Ada sembahyang saya tak sembahyang. Tapi kalau orang nak sembahyang silakan. Ha? Nampak? Boleh. Dia tanya pendek saya jawab panjang insya-Allah taala. Aku qul hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.